Benar sekali, tapi nampaknya Lemon akan mengunci Yuzong terlebih dahulu, diikuti dengan Psycho bermain Link, dan sebelum itu Omega Esports membuka langkah mereka dengan mengambil Selena dan juga Jawhead yang akan dimainkan oleh Heath. Kalau tidak selesai Heath memang sangat-sangat gemar bermain Jawhead ini di game pertama melawan dengan Todak. Tak silap saya dia pakai Jawhead dan dialah boleh dikatakan sebab kenapa dia pasukan Omega Esports menang ke atas Todak, kerana Heath memakai Jawhead dengan begitu agresif, menghalang ahli-ahli pasukan pihak lawan daripada dapatkan farm, dapatkan level. Jadi adakah dia akan melakukan perkara yang sama? Kita akan lihat sebentar nanti, di mana Hard GZ akan mengambil 1-1 terlebih dahulu, dan ini memberikan peluang kepada Omega Esports untuk melakukan satu lagi pengeluaran pada fasa pengeluaran sekarang ini. Jadi 1-1 diambil terlebih dahulu memang sangat-sangat menarik. Saya rasa sangat-sangat sesuai, mempunyai damage yang kuat, boleh melarikan diri jikalau dia tertangkap, kalau dia diusir di lane dia sebentar nanti. Alright, itu dia 1-1 diambil di sini sebagai langkah berjaga-jaga, lebih-lebih lagi nak lawan dengan Yuzong ataupun Benedetta. Ya, 1-1 sangat-sangat bagus. Lebih-lebih lagi musuhnya adalah melee hero. Kita tengok Selena diambil sekarang ini. Falsa telah pun dikeluarkan, Cloud telah dikeluarkan daripada permainan. Mereka tak ingin nampak Cloud diberikan farm di bahagian jungle. Dan setelah itu dah dapat item, dia akan keluar daripada jungle dengan penuh gayanya membuka Blazing Duet. Tapi kita tengok dari sini, wow, Brody. Wow. Lama sangat-sangat Brody ni dilepaskan macam itu sahaja. Brody first band, tapi Louis ni telah pun dikeluarkan. Dan last band, saya berperasan Brody dikeluarkan. Ya Allah, Hayabusa dikeluarkan daripada RRQ Hoshi. Dia orang tak nak bagi Omega Esports main Hayabusa, sebab kita tahu Hayabusa sangat-sangat licik, okay? Sangat-sangat geram. Kita tengok lebih-lebih lagi bila dia dah cukup gemuk, dia boleh saja keluar dan masuk begitu saja menggunakan dia punya skill-skillnya. Dan sekarang ini itu dia pick yang seterusnya, Kenji dengan mengambil Ruby. Ya, benar sekali. Jadi pasukan RRQ Hoshi telah mengeluarkan Cloud dan juga Hayabusa, dua hero yang mempunyai mobility yang cukup tinggi dengan battle mirror image, dengan juga shadow yang boleh dikeluarkan oleh Hayabusa. Jadi kedua-dua hero itu tidak boleh dimainkan pada game yang pertama ini. Manakala RRQ Hoshi, dua lagi pemilihan yang mereka harus lakukan, dua pemilihan yang terakhir. Apakah hero yang bermain di fikiran mereka? Mereka boleh mengambil satu lagi, bukan boleh, mereka perlu mengambil satu lagi side lane hero dan juga support mereka. Okey, kita akan lihat Jerry. Wow. Okey, ni Benedetta support ini. Okey, ni Benedetta tank. Mungkin support tank Benedetta, nampak gayanya kontak. Ya, betul. Tak mustahil, pernah dibuatkan sebelum ini. Saya pernah nampak. Okey, DM2 ini benar terjadi dan mungkin akan diulangi lagi sekali. Dan kita tengok hero terakhir pemilihan pasukan RRQ, mereka mengambil Eudora. Damage burst yang sangat-sangat tinggi. Hero yang macam Selena, macam 1-1 kena berhati-hati dengan Eudora, sebab skillnya kalau dikombokan penuh, Masya Allah, pecah kepala mereka kalau kena lah petir-petir tu Bolt lightning dengan Thunder Wrath. Kalau kena semua tu hilang. Dapat pula item Cloud of Destiny, lightning terangkian, habis terus. Tak jumpa dah. Memang lesap terus orang kata. Yap. Dan hero terakhir daripada Omega Esports kita dapat lihat kat sini, Courtesy akhirnya mengunci Roger. Okay, kita dah tengok dah banyaknya core daripada pasukan RRQ Hoshi. Okay, tapi the main core dekat sini kita boleh tengok Terry dan juga Link, Lemon dan R7. Lemon di side lane, R7 akan berada di bahagian tengah. Tapi tak tahu lagi, kejap lagi kita masuk game, mungkin ada perubahan yang berlaku dalam game nanti. Mungkin ada hero yang mereka swap. Kita tunggu dan lihat dahulu. Dan sekarang inilah dia M2 World Championship. Okay, perlawanan yang keempat. Okay, game yang pertama best of 3 antara RRQ Hoshi dan juga Omega Esports.
Ya, benar sekali. Siapakah yang akan menjadi juara untuk perlawanan ini? Siapakah akan layak masuk ke pusingan seterusnya di upper bracket? Dan siapakah yang akan tumpas ke lower bracket sebentar nanti? Semuanya akan terjawab. Dan sekarang ini, tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke Land of Dawn. Game yang pertama di antara pasukan RRQ Hoshi berhadapan dengan Omega Esports. Yep. Sekarang ini kita nampak 3 daripada pasukan RRQ berada di bahagian tengah Omega Esports. Omega Esports ataupun tidak, tanpa melengahkan masa, kita masuk semula ke dalam game pertama kita ini, Cortex. Ya, alamak HP tak nampak pula. Alright, tapi tak mengapa, kita telah pun masuk ke dalam game. Nampak tu RRQ Hoshi dapat habiskan benda dengan cepat. Tengok rotasi daripada mereka. Tengok Benedetta kat mana. Dia telah pun berada di atas. Dia Psycho akan cuba haras one-one yang berada di bahagian atas. Clear lane wave, terus saja rotate pergi bantu R7 yang ada dekat atas sana. So sangat-sangat agresif Benedetta yang dimainkan oleh Psycho di sini. Dan di bahagian bawah ini kita tengok, saya rasa carry boleh saja melakukan farm. Dia kena jaga jarak dia. Dia tak payah Marshall. Dan kita akan masuk balik ke dalam game. Okay, kita tengok Psycho ni adalah salah satu hero yang sangat-sangat annoying. Tengok tu, dia akan rotate pula ke bahagian bawah, cuba untuk memberikan bantuan kepada Lemon di sini. Okay, Lemon dah buat gerakan agresif sebab dia tahu Psycho datang. Kenji, dapat tak Kenji buat apa? Kenji, dia terus menggunakan flicker dia. Dia tak nak waste apa-apa, dia tak nak rugi apa-apa dekat sana. Dia tak nak bagi first blood kepada RRQ Hoshi. Benar sekali. Sekarang ni kita nampak Albert di kawasan jungle bermakai lane akan mendapatkan buffnya terlebih dahulu di middle lane. Seperti yang kita katakan, Yeli Haze, Selina akan berganding bahu dengan Haze yang menggunakan Johet, cuba mendapatkan kill, cuba mencari ruang pada minit-minit yang terawal ini. Tapi nampak gayanya kedua-dua pasukan bermain dia sedikit pasif pada minit yang kedua ini, tidak akan cuba untuk mendapatkan. Tapi sekarang ni kill. Hampir dijatuhkan situ Cortex. Tapi nasib baik ada flicker boleh melarikan diri. Ya, nasib baik ada flicker untuk menyelamatkan dia sebentar tadi. Kalau tak ada, saya rasa dia akan terkorban dengan begitu cepatnya. Kita tengok tadi, it's a good way RRQ start war sebentar tadi. Dia tahu hero apa yang mereka perlu fokuskan di awal game ni terlebih dahulu. Dan kita tahu shield daripada Johet telah pun di-nerf. So bila dia tekan injector tu, dia punya shield tak banyak. So early game ni sangat-sangat bagus untuk menumbangkan Heath ataupun Johet secepat yang mungkin. It's a good pick off, tapi sayangnya mereka tak berjaya dekat situ. Dan sekarang ni perbezaan gol antara kedua-dua pasukan ini, dia ada perbezaan tuan-tuan dan puan-puan. Seru daripada Yeli Haze tidak mengenai Psycho ni diincar. Telah pun dimulakan. Kena arrow dekat Lemon dan terus Yeli Haze masuk dengan Haji Z akan mendapatkan first blood. Sebentar tadi R7 akan datang di kawasan belakang, cuba memberikan sedikit bantuan. Albert yang akan mendapat menjatuhkan hit sebentar tadi, dan R7 datang memberikan bantuan, dapat juga menjatuhkan Kenji. Jadi satu rotasi yang baik dikemukakan oleh R7 sebentar tadi, Cortex. Ya, satu rotate yang bagus sebenarnya. R7 datang dekat situ. Dia tahu ahli pasukannya ada dalam bahaya. Dan kita tengok sebentar tadi pun R7 terus saja menggunakan Black Dragon Form, pergi dekat tempat perlawanan. Lepas tu penggunaan Tempest Blade yang bagus oleh Albert, yang cantik. Dan dekat situlah Albert dan R7 berjaya mendapatkan satu kill. Dan kita tengok di sini Psycho dikejar tetapi adanya Electro Final Blow untuk melarikan diri daripada Heath dan juga Curtizy sebentar tadi. Jadi kita nampak pasukan Omega Esports masih lagi cuba untuk menyamakan kedudukan dari segi gol mereka. Mereka ketinggalan tidaklah jauh sangat, sebanyak 200 sahaja kini. Albert, Vin dan juga Psycho di kawasan tengah akan memberikan farming sedikit kepada Albert yang telah mencatatkan level 7 pada minit yang keempat ini. Dan
Lemon tidak diganggu sangat oleh pasukan Omega, tidak diburu, tidak dirusuh, hanya dibiarkan sahaja untuk beliau mendapatkan farm. Agak bahaya sebenarnya kalau carry masuk late game, kalau dia dah siap item dia, begitu sakitnya damage yang pasti akan dikeluarkan oleh Lemon sebentar nanti. Oh, itu dia Lemon. Itu dah ammo pendek telah pun digunakan. Tengok Azizi datang untuk memberi bantuan. Terus kita tengok Lemon sempat menggunakan Blika untuk melarikan diri. Satu tindakan yang wajar dan harus digunakan oleh Lemon supaya dia tak perlu tunggu masa yang lama untuk mendapatkan gol. Kita tengok di bahagian atasnya ada benda yang menarik. Nampak nyawa his begitu banyak berjaya diturunkan oleh pasukan RRQ. RRQ sebenarnya bermain dengan lebih baik di sini, tetapi belum saya sempat puji Psycho. Hampir Psycho tak sempat, tak cukup nyawa untuk melarikan diri daripada Yelly Haze. Dia dah cuba menggunakan Electro, tetapi damage yang dikeluarkan oleh Yelly Haze begitu cukup untuk menjatuhkan Psycho sebentar tadi. Jadi kedudukan dari segi total kill sama sekarang ni, walau bagaimanapun Haze akan diberikan fokus oleh R7 dengan juga Vin, namun Courtesy masuk memberikan bantuan dan juga Albert tiba tepat pada masanya, manakala kedua-dua pasukan menyebabkan mereka ke belakang, tidak ingin melakukan team fight sebentar tadi. Hampir sebenarnya pasukan RRQ Hoshi untuk mendapatkan hit, tapi hit sangat-sangat lincah, masih lagi berpeluang untuk melarikan diri. Sekarang ni kita nampak Turtle akan diambil oleh Hajizi, manakala di bottom lane kita nampak Lemon dan juga Psycho sebentar tadi nak mendapatkan kill tapi tidak berjaya di stop oleh Courtesy. Alamak, sempat nak melarikan diri Vin tetapi tak cukup untuk melarikan diri daripada Hajizi, memberikan satu lagi kill untuk beliau. Albert walaupun diganggu berjaya juga mendapatkan buff orange dia sebentar tadi. Ya, Albert cuba mengganggu tapi tak berjaya. Nampak gayanya retribution yang digunakan oleh Albert begitu bagus, timing dia on point. Dia tahu apa time dia, waktu yang sesuai untuk menekan butang retreat tersebut. Lagipun butang retreat tu ada tunjuk berapa banyak damage yang dia boleh lakukan kepada minion. Kita tengok tu his tu gerakan yang bagus, cubaan untuk melambung tapi nampaknya gagal. Dan ya, sekarang ini lane nampaknya telah pun ditukarkan. Courtesy sekarang ini akan berada di bahagian bawah disebabkan lane di bahagian top berjaya diambil terlebih dahulu. Dan sekarang ini itu dia. Yes, akan dijatuhkan oleh Vin terlebih dahulu. Dah tanya Albert tempo somblik, dia bukan akan cuba mengejar Hajizi, diikuti juga dengan Lemon, tapi Psycho yang akan mendapatkan kill tersebut. Vin yang terkorban, tetapi RRQ ganjaran yang lebih lumayan didapati oleh mereka kerana berjaya menjatuhkan Hajizi dan juga Yelly Haze. Pertempuran masih lagi diteruskan. Sekarang ni kita dapat Psycho akan diberikan fokus oleh Kenji dan juga Hit, namun berjaya untuk melarikan diri. Tapi R7 berada di dalam push, akan keluar memberikan hentakan ke atas Kenji yang akan melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi di bottom lane sebentar tadi, Courtesy dapat pick off yang cantik ke atas Lemon. Jadi 1v1 yang telah dimenangi oleh Courtesy sebentar tadi. Yap, inilah dia item yang telah pun disiapkan oleh kedua-dua pasukan R7. Tidak begitu kurang hebatnya, telah pun menyiapkan Bloodlust X. Okay, kita tengok Lemon dekat bahagian bawah baru siap Endless Battle. Iron Mask sudah pun disiapkan oleh Psycho. Sekarang ini untuk Albert pula, kita tengok dia dah siapkan Raptor Machete dan juga Endless Battle. Itu item yang saya sempat tengok pada masa sekarang. Sekarang ini satu rotasi telah pun dilakukan oleh pasukan Omega untuk memulakan turtle ini, dan itu dia, ada Albert telah pun sampai di sini. Apakah yang akan terjadi? Oh, tapi Turtle akan didapati oleh pasukan Omega, lebih-lebih Hajizi sebentar tadi. Albert cuba untuk lompat ke tembok untuk melakukan sesuatu, tapi dia tahu dia tak boleh bermain terlampau agresif. Kalau tidak, pasti dia akan dihukum sebentar tadi. Jadi ini memberikan kemenangan yang kecil untuk pasukan Omega, menjauhkan lagi kedudukan gol mereka. Ketika masuk ejector ke atas Vin dan terus dimakan oleh Yelly Haze. Jadi kemenangan masih diteruskan. Kemenangan dilakukan oleh Hiz. Kita tengok Hiz berada di depan sentiasa mencari kill, lambungan yang cantik, timing yang kena dan ahli pasukan yang lain daripada Omega Esports pantas datang untuk backup. Tapi tengok di bahagian bawah dia, apa yang akan terjadi?
Lemon dapat menjatuhkan satu hero, tetapi pasukan Omega lebih pantas. Sebentar tadi Cortex menjatuhkan 3 ahli pasukan RRQ Hoshi. Semakin lama Omega semakin mengganas sekarang ini Cortex. Ya, dan disebabkan pergerakan yang pantas, backup yang cepat sampai, Omega Esports nampak gaya dapat mengawal peta ini dengan begitu bagus. Dia tarik demi tarik yang ada pada pasukan RRQ Hoshi berjaya dijatuhkan satu persatu, dan kita tengok nampaknya Psycho ataupun pemilihan Benedetta tidak mampu untuk memberi apa-apa yang sangat menakutkan untuk pasukan Omega. Tapi tengok ni, apa ni Psycho? Cantik Abyssal Arrow, cantik Amal Infinite terus dijatuhkan oleh Hajizi. Sebentar tadi R7 menggunakan Black Dragon Form tapi tidak dapat melakukan apa-apa, manakala Omega Esports dapat jatuhkan Psycho, dapat mengambil buff kalau tidak silap saya tadi, dan terus pulang semula ke lane mereka sendiri. Jadi pasukan RRQ mungkin agak bingung sedikit sekarang ni macam mana mereka nak. Kita boleh tengok Psycho tadi dia buat satu kesilapan, dia terlampau berani, dia terlampau yakin. Dia tidak tengok apa yang ada dalam map ataupun dia tak nampak sesiapa yang ada di situ. Ini kekurangan yang ada untuk tim pasukan RRQ disebabkan mereka tak ada hero yang macam Selina yang boleh letak trap dia untuk memberikan vision. Lagi satu, macam saya cakapkan tadi, hero, kejap kita tengok ada pergaduhan di bahagian bawah. Siapakah yang akan menang ini? Oh, time pasal boleh dibuka. RRQ Lemon datang untuk memberikan sedikit bantuan, tapi Kenji sangat-sangat keras, sangat-sangat tebal defense dia. Yang datangnya Yelly Haze menggunakan Abyssal Arrow, dan Lemon tak mampu untuk melarikan diri, terpaksa tumpas ke tangan Kenji. Hajizi mendapatkan Psycho, satu kill yang cukup baik. R7 dan juga Vin datang sedikit memberikan bantuan, tetapi Vin dapat menjatuhkan Law, dapat mencuri Law. Walau bagaimanapun adakah itu cukup kerana pasukan Omega telah menjatuhkan beliau, dan sekarang ini akan menjatuhkan R7, tetapi mereka terpaksa memberikan bila time war tu jadi, kita tengok apa yang berlaku. Okey, satu rotation yang bagus daripada Zelina di bahagian bawah, dia dapat clear kan, dia dapat bantu Kenji dengan Abyssal Arrow dia. Walaupun kita tengok Lemon macam boleh berikan teamfight, tapi dia Lemon datang untuk membantu Albert di bahagian bawah tadi, tapi sayangnya mereka tak boleh buat apa. Tapi ini adalah gameplay yang hebat daripada RRQ Hoshi kerana mereka berjaya mendapatkan objektif dari tangan pasukan Omega Esports. This is a good thing yang mereka boleh lakukan disebabkan mereka sekarang ini ditekan, diberi pressure oleh Omega Esports. Dan kita tengok sekarang ini, walaupun mereka berjaya mencuri lot, mereka tidak berjaya untuk melakukan sebarang push dan tarik daripada pasukan Omega. Kita nampak semakin lama RRQ punya tarik semakin lama semakin berkurang, tapi tidak pula untuk pasukan Omega. Tarik mereka masih lagi berdiri tegak, semua tarik mereka masih lagi ada. So it's a good thing mereka berjaya mencuri ataupun mengambil lot daripada pasukan Omega. Walaupun ramai yang terkorban dalam team fight sebentar tadi, kita kena tengok sekarang ni di manakah pergerakan Hiss. Tengok ke TZ dia dapat Psycho. Okey, itu dia. Oh, cantik sebenarnya bantuan datang daripada Vin dan juga rakan-rakan terus menumbangkan ke TZ, tapi pertempuran masih lagi diteruskan. Albert akan datang masuk cuba memberikan hentakan ke atas alien stun yang cantik diikuti sebentar tadi R7 yang akan mengutip kill itu. Dan sekarang ni kita terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Sekarang ni Cortex nampak gaya RRQ dah ada momentum sedikit untuk memberi balas ke atas Omega Esports. Ya, apa yang kita boleh tengok dekat sini, jangan bagi... Okey, kita tengok dulu item yang telah pun disiapkan. Lemon telah siap Endless Battle, Rose Gold, Meteor. So, ini damage item-item yang sangat penting untuk dia menghasilkan damage yang tinggi. Dan kita tengok Queen Swing pun telah berjaya disiapkan oleh R7. Albert dah siap Berserker Fury. Mungkin lepas ni dia akan cuba buat Demon Hunter Sword. Damage daripada Vin yang menggunakan Udora, kita dapat tengok dia dah siap. Dari sini di bahagian bawah, Kenji adakah cukup damage daripada Albert, namun tidak. Kenji mampu untuk melarikan diri, tapi sekarang ini bahaya untuk RRQ. Datangnya hit daripada belakang, tapi Kenji masih lagi berdiri, masih lagi banyak yang dia, tetapi terpaksa untuk melarikan diri terlebih dahulu. R7 cukup damage untuk menjatuhkan Hajizi, tapi hit berjaya mendapatkan Lemon di bahagian belakang. Sekarang ni kita nampak Psycho masuk cuba nak menjatuhkan Kenji, tapi tidak cukup damage, manakala hit keseorangan diri dan terus
dijatuhkan pasukan RRQ. Mereka RRQ cuba nak cari Kenji tapi tak dapat nak jatuhkan dia sebentar tadi. Ya betul, saya setuju. Dan kita tengok tadi apa yang Omega Esports buat. Dia buat satu kesilapan yang besar sebenarnya. Sebab core untuk pasukan RRQ bukan pada Lemon saja. Ya betul, diorang dapat tangkap Lemon, tapi diorang lupa pasal Albert. Diorang tak sepatutnya mengambil team fight disebabkan alih-alih pasukan Omega Esports yang lain semuanya berjauhan di saat dan ketika tadi. Mereka sepatutnya cuba untuk pulang sebaik sahaja. Lemon telah pun ada dekat situ. Sebab Lemon kadang-kadang dia bait saja. Dia kena ingat rotation yang ada pada pasukan Albert laju pasukan RRQ sangat-sangat pantas disebabkan ada link. So tak nak Omega Esports dia kena buat macam ni. Dia kena bunuh, lari. Kalau dapat bunuh terus lari. Jangan tunggu lama-lama sebab link anytime boleh datang kalau tak ramai orang lah. Tapi kalau lawan secara berkumpulan, itu lain cerita pula. Dan kita baru nak tengok item daripada pasukan Omega. Tapi tak mengapa, kita tengok rotation, kita tengok Yelly Haze. Okay, dia akan cuba memberikan Abyssal Arrow yang terbaik. Dan kita tengok Haze dekat mana. Dia akan berada di bahagian paling depan. Dia tunggu Abyssal Arrow yang cantik. Kejap lagi kita tengok Haze masuk. Kadang-kadang dia masuk menggunakan Unstoppable Force. Lepas tu baru guna ejector, dia baling dekat pihak musuh. Tengok Heath sentiasa berada di hadapan Yelly Haze. Jaranglah kita tengok Yelly Haze ada di hadapan Heath. Okay, itu merupakan salah satu contoh permainan yang terbaik. Tetapi disebabkan kegagalan Omega Esports di awal game tadi, di pertengahan game tadi, kita tengok turret di bahagian bawah berjaya diambil oleh RRQ Yoshi. Dan di late game, power spike yang ada pada pasukan RRQ Yoshi semakin lama semakin meningkat disebabkan adanya carry di late game adalah satu hero yang paling menakutkan. Lebih-lebih lagi kepada seorang tank, lebih-lebih lagi kepada hero yang mempunyai banyak HP. Dan perlu diingatkan juga, carry is a good pick, terutamanya bila nak lawan dengan Esmeralda ataupun Hilda. Hero-hero macam tu dengan mudahnya dapat dikurangkan HP disebabkan pasif carry tu sendiri. Sekarang perbezaan gol tak begitu banyak guys, hampir sama. So saya dapat menjagakan perlawanan ini. Kalau makin lama makin ditunggu, kita akan lihat RRQ Yoshi akan mendapatkan kemenangan. Tapi kita tunggulah lihat, game masih lagi belum habis. Dan kita masih lagi menunggu wall sebenarnya. Itu dia, Abyssal Arrow kena Yelly Haze. Tapi tidak akan melakukan sebarang follow up daripada pasukan Omega Esports. Saya gemar sebenarnya Vin, berkali-kali dia menggunakan flicker secara agresif. Flicker ball lightning untuk mendapatkan ahli-ahli pasukan Omega Esports. Dan saya pasti RRQ perlu melakukan pergerakan agresif tersebut untuk cuba memulakan team fight yang mungkin boleh menyebelahi pihak mereka. Jadi sekarang ni kita lihat Omega Esports menjaga kawasan lot, tidak membenarkan RRQ untuk masuk. Tetapi mereka sendiri pun tidak lagi orang kata memulakan serangan ke atas lot ini. Walau bagaimanapun Kenji dia menggunakan I'm offended sebentar tadi, tak pasti ke atas siapa, mungkin cubaan untuk menangkap sesiapa lah, tapi tidak membuahkan hasil. Pada minit yang ke-17 ni kita lihat 51 gol dan 51,057, tapi sekarang ni Psycho dikejar oleh Heath. Akan terlalu tapi Albert di bahagian jungle sebenarnya berjaya menjatuhkan Kenji. Satu kill yang baik untuk pasukan RRQ. Ya, dengan kelebihan ini mereka akan cuba mendapatkan turret di bahagian mid. Mereka tahu di manakah kedudukan hero-hero yang lain. Kenji terlampau lama bersorangan dan sekarang ni masa yang terbaik untuk mereka memulakan lot. Okey, lot telah pun dimulakan. Sekarang kita tengok macam manakah cara Omega Esports cuba merebut lot ini daripada pasukan RRQ Yoshi. Ini menjadi satu persoalan. Tapi pasukan RRQ Yoshi sebenarnya kena berjaga-jaga dengan arrow yang akan dikeluarkan oleh Yelly Haze. Okey, sebab anytime je kalau arrow tu kena standby lah, Heath akan datang dan Heath akan lambung ahli pasukan itu. Kena berjaga-jaga. Yang paling-paling kena berhati-hati di sini. Kita boleh tengok Lemon lah. Sebab Lemon antara hero yang very very fragile terhadap magic damage yang dikenakan ke atas beliau. So nak tak nak pun Lemon kena siapkan tak silap saya lagi satu item pertahanan magic. Tak silap saya apa, Athena Shield pun is a good item, tapi dia dah siap Rose Gold Meteor, so it's okay lah, Yep, benar sekali. Tapi sekarang ni Yelly Haze berjaya
menggunakan Abyssal Arrow ke atas Psycho, tetapi sekali lagi tak ada follow up yang akan dilakukan terlebih dahulu. Namun tu dia konteks item build yang telah disiapkan oleh kedua-dua telah pun disiapkan. Nampak tu Divine Glaive berjaya disiapkan oleh Vin. Ini akan memberikan extra damage, penetration terhadap magical defense yang ada pada alliance pasukan Omega Esports. Dan lot telah pun dimulakan oleh Omega Esports. Siapakah yang bakal ambil lot ini? Inilah ada persoalan utama. Lot ni reset lagi sekali. Tak ada siapa-siapa yang berani untuk meneruskan attack ke atas slot, tapi kita nampak Vin telah menggunakan tanda thrust sedikit untuk menghalau pasukan Omega Esports. Tapi sekali lagi, mereka berdua-dua tidak ingin orang kata initiate ataupun commit ke atas team fight ni kerana takut, khawatir melakukan kesilapan ataupun sebarang kesilapan yang mungkin memberi padah kepada mereka. Lord sekali lagi di reset semula. Psycho akan cuba membuka map, tapi nampaknya kedua-dua pasukan akan terus farming sekali lagi sekarang ini konteks. Yap, mereka hanya menunggu masa. Sebenarnya menunggu masa yang sesuai. Menunggu Abyssal Arrow yang cantik daripada Yeli Haze. Menunggu ejector ataupun Unstoppable Force yang akan dikeluarkan oleh Heath. Tapi sekarang ini agak sengit sebenarnya, perbezaan gol yang tak begitu banyak. Dah masuk 20 minit RRQ Lemon. Kita akan tengok dia akan online kejap lagi dengan adanya item-item damage yang boleh mempercepatkan pembunuhan ke atas hero yang lain. Dan kita akan nampak jugalah Psycho akan mengganggu setiap pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Omega nanti. Masa sekarang kita tak nampak lagi disebabkan pasukan Omega telah pet dahulu sebelum pasukan RRQ Yoshi. Dan kita tengok sekarang ni item apa yang boleh tahan juga. Item Psycho dah ada BOD, dia dah ada apa nama armor ni breastplate, brute force breastplate telah pun disiapkan dekat situ. So Psycho merupakan salah satu hero yang susah sangat-sangat untuk ditumbangkan. Dan sekarang ini lot dimulakan lagi sekali. Kita masih lagi menunggu lot ini akan di reset lagi sekali. Lot ni dah rasa macam geram dah. Kau attack, kau reset balik, aku kena balik semula. Jadi kedua-dua pasukan seperti yang kau kata mencari peluang yang baik untuk masuk. Tapi sekarang ni Psycho diberikan hentakan oleh Courtesy, tetapi tidak akan membazirkan crossbow off tanya terlebih dahulu. Lemon sangat-sangat nakal ya melakukan speed push di bahagian bawah sebentar tadi. Sekali lagi lot dimula dan di reset oleh pasukan RRQ. Oh cantik, Abyssal Arrow kena kepada Vince. Sekarang ni pertempuran akan dimulakan hit memberi ataupun menerima damage yang begitu tinggi oleh Lemon. Dan juga rakan-rakan sekarang ni Tempest of Blade juga telah dibukakan oleh Albert. Namun begitu belum ada apa-apa penjatuhan lagi. Kenji menggunakan Amon Finder berjaya menangkap Finn. Terus dijatuhkan oleh Hard GZ sebentar tadi. Teruskan lagi ke atas RRQ Lemon. Adakah dia akan dijatuhkan? Yap, Hard GZ mendapatkan double kill. Adakah dia akan cuba untuk menjatuhkan Psycho? Dia mengejar cakaran demi cakaran dikeluarkan sekarang ni. Hard GZ nak dapatkan triple kill. Ini shutdown juga telah didapati oleh beliau. Jadi sekarang ni Omega Esports, kalau diorang nak buat lot sekarang ni, boleh sekarang ni konteks. Ya, ada kesilapan sebenarnya yang dilakukan pada RRQ Yoshi. Kita nampak tadi Lemon lama berani dia berada bersorang-sorang kat bahagian depan tu menghasilkan damage dan tak ada sesiapa pun yang cover dia sebentar tadi. Ada R7 tapi sayangnya R7 pun dah tak ada Black Dragon, dia tak boleh buat apa, dia terpaksa berundur kat belakang. Ada Albert juga, tapi Albert masa war dekat tengah tu dia tak ada Tempest of Blade. Kalau dia masuk pun hanyalah untuk mati. So tinggallah seorang Lemon yang menghasilkan damage. Tapi sayangnya beliau terpaksa dikorbankan begitu saja. Sebab mana mungkin nak lawan 1 lawan 4 orang pada situasi yang begitu. Sangat-sangat tak sesuai. Itu really sad. Kita tengok dulu item untuk kedua-dua pasukan. Kita tengok item untuk Kenji dah siap Endless Battle. Husklaw telah pun disiapkan. Item Kenji dah full dah. Anti-Cuirass telah pun disiapkan. Tina Shield pun dah ada. Lepas tu kita tengok Queen's Ring berjaya disiapkan. Item untuk Courtesy pula. Nampak tu semua item damage yang kita dapat dekat sini. Demon Hunter Sword, Malefic Raw. Lepas tu sekarang ni Lord di bahagian tengah. Lord menanduk turret. Menanduk turret. Pasukan Omega telah bersiap sedia. Kita nampak Abyssal Arrow dilepaskan tapi tidak terkena
Targetnya nama begitu, pasukan RRQ cuba mengalihkan perhatian lot, tetapi pasukan Omega berjaya mendapatkan 2 inhibitor turret ke atas pasukan RRQ dan mereka akan terus ke bottom lane ini untuk melakukan satu lagi push, cuba nak menjatuhkan inhibitor turret bottom juga. Psycho masuk memberikan sedikit hentakan ke atas GZ yang sangat-sangat low. Datang Albert di bahagian belakang akan terus menumpang ke sebelah, tapi KTZ berjaya menjatuhkan satu hero. R7 berjaya menjatuhkan Roger sebentar tadi Tempest of Blade dibuka tapi tidak berjaya menangkap sama. Cantik Kenji masuk diikuti dengan KTZ memberikan dia double kill. Sekarang ini Lemon berjaya menjatuhkan hit, masih lagi hidup, masih lagi bernyawa. Kenji arm offended menangkap 2 tetapi tiada follow up damage yang dikemukakan oleh pasukan Omega. Sekarang ini bertukar damage antara satu sama lain. R7 terkena stun dan terus dijatuhkan oleh Yelly Haze. Psycho masuk jatuhkan Yelly Haze dan terus perlu pulang semula. Jadi mereka bertukar damage, bertukar penupaskan antara satu sama lain sekarang ni konteks. Dalam perlawanan tu tadi kita dapat tengok mereka lawan dengan penuh berdisiplinnya. Mereka cuba untuk cover antara satu sama lain. Oh, tapi perlawanan masih belum tamat, ada lagi. Wah, dekat bahagian bawah itu dah kerujuk offlane. Tidak akan pergi ke hadapan, tapi Lemon mungkin dalam keadaan bahaya. Adakah dia akan dijatuhkan oleh Kurtizi? Yup, satu kill diperolehi Kurtizi sebentar tadi, tapi objektif yang mereka nak iaitu bottom inhibitor turret ni tak berjaya ditumpaskan oleh pasukan Omega Esports. Ya, cantik sekali cara permainan yang ditunjukkan oleh Omega Esports. Dapat kill core hero daripada pasukan RRQ Hoshi. Sekarang ni Lemon ada 7 kematian di sini. Lemon nampak gayanya tak boleh nak buat apa-apa. Apa yang kurang untuk RRQ Hoshi ni? Mereka perlukan lagi satu hero yang betul-betul boleh sustain di lane. Nampaknya kalau nak main carry, at least kena ada satu pure tank yang selalu berada di depan yang boleh cover dia. Tapi kalau Psycho guna Benedetta as a tank tapi dia tak jaga marksman dia, tak guna juga disebabkan Lemon tu dengan mudahnya boleh di-aim oleh pihak musuh. Lagi-lagi kalau macam at least lah kalau ada Tigreal lah, musuh dekat je boleh tolak jauh-jauh, boleh lambung dia, boleh stun dia. Tapi itu tidak terjadi pada Benedetta. Benedetta dia bukan hero untuk protect Lemon. So Lemon sekarang ni macam kita tengok dalam war tadi, apa je dia boleh buat, dia macam serah diri dia saja sebab tak ada siapa yang boleh jaga dia. Okay, disebabkan itu kita tengok Lemon mati banyak kali. Kalau korang tengok kenapa Lemon mati banyak kali, itulah sebabnya mengapa saya dah bagi tahu apa sebab utama dia. Kalau tengok pula macam Omega ni lain cerita. Omega ni dia ada dia punya tank yang boleh mengganggu pergerakan pihak musuh dengan begitu mudahnya. Dia ada ejector tu ada kuasa lambungan, ada kuasa stun dan juga ada unstoppable forces, yang sangat-sangat menggerunkan. So kita tengok sekarang ni apa yang RRQ boleh buat. Nak tak nak dia orang kena cuba jaga Lemon. Nak tak nak dia orang kena cuba. Dan tengok tu Lemon dekat mana. Lemon ke belakang ke seorangan diri, tapi damage dia sangat-sangat tinggi, boleh menjatuhkan hak GZ. Sekarang ni datang Psycho untuk memberikan sedikit bantuan, tapi Yelly Haze berjaya menjatuhkan Lemon. Albert pula berjaya menjatuhkan Kenji. Sekarang ini satu berbalas dua untuk kedua-dua pasukan ini. Haze masih lagi ada di kawasan lot ni, cuba menangkap seseorang, tetapi Berselero tidak akan terkena manakala pasukan RRQ. Lemon nampak Cortez dia dekat belakang tadi, tapi walaupun dia dijatuhkan, tapi dia mulakan battlefront tu dengan begitu baik sebab damage dia sangat-sangat tinggi sebenarnya. Dia begitu berani sebab dia ada Wind of Nature. Lepas dia ada Wind of Nature, dia ada pula Rose Gold Meteor. Tapi itu pun dia tetap terkorban sebab tak ada siapa yang boleh menggerakkan pergerakan musuh kecuali R7 lah untuk seketika. Cakap knockback tu tak ada masalah lah untuk musuh terus pergi ke hadapan, pergi kejar Lemon. Tapi kita tengok dulu apa yang mereka boleh buatkan sekarang ni. Yang macam saya cakap tadi, benda yang sama RRQ. Kalau nak menang, diorang kena biar Lemon hidup, diorang kena jaga Lemon hidup. Tapi perlawanan ni dah masuk setengah jam, agak panjang tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak betapa sengit je perlawanan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Kedua-dua pasukan tak nak mengalah. Tapi kita tengok pasukan RRQ Hoshi, diorang dah tak ada turret di bahagian dalam ataupun luar. Dah botak, dah rata semua turret mereka. Dan mereka sekarang ni tengah cuba untuk bertahan dan terus bertahan. Kadang-kadang
kita tengok Lemon dia tak sabar, dia akan pergi berada kawasan depan juga untuk mencarikan kill ke atas Hajizi. Lemon punya KDA sekarang ni, yes, it's very bad, tapi saya dah cakap sebab apa? Sebab dia tak ada pure tank yang boleh jaga dia elok-elok. So sekarang ni kalau mereka ubah strategi, mungkin R7 jaga dia, duduk berkaitan dengan dia, mungkin mereka ada peluang untuk menang di sini. Kita tengok sekarang Lemon, tengok tu Lemon. Tapi tak ada follow up daripada Omega sekarang ni. Lemon dia boleh masuk terus lari Heath daripada kawasan tu. Dia campak Lemon, dia macam okay, sorry tak cukup damage nak menjatuhkan Lemon sebenarnya. Tapi sekarang ni kita lihat RRQ masih nampak tu bila R7 dah jaga dia, nampak dia boleh menghasilkan damage. Bila ada orang di hadapan dia yang tolong zoning musuh dia yang lain, kita nampak Lemon lebih selesa, Lemon boleh keluar damage dengan begitu banyak. So macam saya cakap tadi, dia at least ada someone yang boleh jaga dia. So sekarang ni memang saya bagi tugas tu pada R7 jagalah Lemon ni elok, kalau tak nanti KDA dia lagi teruk. Tapi kita tengok tu Psycho jauh dia, ZB maghrib. Adakah dia dapat melarikan diri? Itu masalahnya. Oh, dia lari daripada bottom lane dan terus ke mid lane dan berjaya untuk menyelamatkan diri. Psycho, bagaimana dia boleh escape daripada kesulitan itu? Walaupun immortality terpaksa dipakai, tapi berjayalah dia nak larikan diri. Ya, itu disebabkan skill dia lah. Skill dia yang ada banyak dash, okay? Dia punya PC pun ada dash, dia punya NI for NI pun dash, Electro Ultimate Final Blow dia pun ada dash, Phantom Slash dia dash pelik sikit, dia ke belakang. Alright, itu dia. Psycho pun telah siapkan Queen's Wing. Sekarang ini perbezaan gol antara kedua-dua pasukan saya rasa dah tak payah nak kira lah, sebab saya rasa kedua-dua ahli pasukan ni pun dah semakin lama semakin fat dan item mereka dah pun full. Okey, tapi berbezanya sekarang ini dengan turret. Okey, turret di dalam pada pasukan Omega masih lagi ada, tapi itu dia, tengok Albert dekat bahagian atas. Itu perhitungan pada Albert. Albert cuba untuk mendapatkan kill. Mungkin dia akan melakukan split push sebab kita tahu Link sangat-sangatlah bagus untuk melakukan split push dalam land of down ni. R7 kena bayar hati, nyawa dia sangat rendah. Tengok tu Lemon, apa merasakan damage yang tinggi. Damage yang itulah yang dicari. Tak ada siapa yang nampak Lemon dekat mana. Dengan cepatnya damage yang dikeluarkan oleh Lemon itu berjaya menumbangkan Yellow Haze. Yap, ini adakah mereka peluang untuk RRQ untuk melakukan lot. Namun begitu, Omega tidak akan duduk berdiam diri sahaja. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk mengusir minion mereka ke atas pasukan RRQ. Tapi sekarang ni Lemon akan memulakan serangan ke atas lot. Tapi Heath mengetahui perkara ini akan cuba lakukan sesuatu, tapi dia jumpa Psycho di bahagian belakang, terkena sedikit stun dan terus masuk. Albert sekarang ni menggunakan Tempest of Blade, ingin menjatuhkan hit tapi ada immortality. Namun begitu Lemon terus ke bahagian belakang. Kurt TZ terpaksa menggunakan crossbow of death, tapi Lemon masih lagi berdiri akan menjatuhkan Kurt TZ terlebih dahulu. Tapi ada lagi immortality, masih lagi hidup. Kenji datang memberikan sedikit bantuan di bahagian belakang. Psycho kejar Kurt TZ, berjaya mendapatkan Kurt TZ. Sekarang ni Kenji keseorangan diri, mampu ke tak dia nak melarikan diri. Ada Flicker juga mampu untuk dia hidup sekali lagi di dalam pertempuran sebentar tadi. Yang terkorban untuk RRQ hanyalah Lemon sahaja. Ya, Lemon mati 9 kali dekat sini. Okey, bukanlah apa nama ni, satu keajaiban ataupun benda pelik guys, tapi itu dia habis Celero. Kita kena beri perhatian. Tengok Vin terlampau berada di hadapan. Kenapa dia duduk kat situ lama-lama? Oh, dia ada Winter Tranquion, tak apa, tapi still juga dia akan terkorban dekat sini. Tapi datangnya Albert dekat sini untuk memberi bantuan. Damage daripada Albert pun agak tinggi. Tapi kita tengok sekarang datangnya kejar Hajizi, cuma tak lari oleh Hajizi, tapi akhirnya dia tetap tercundang, terkorban di sini. Damage daripada Hajizi tak boleh langsung dipandang rendah. Kenji akan menjadi masa yang seterusnya. Mungkin Heath, tetapi Heath sangat-sangat kebal, susah untuk ditumbangkan, memerlukan bantuan daripada Lemon. Lemon baru saja hidup. Tarik Crystal bahagian atas. Lemon ada minion tidak mengapa. Sebab saya terkejut juga sebab Lemon dia terus pergi ke lot tadi. Dia tak menghiraukan langsung top lane, tapi nasib baik ada minion dan memudahkan RRQ sekarang ni untuk melakukan attacking ke atas lot. Heath dan Kurt TZ berada di berdekatan. Siapakah akan dapatkan lot ini? Kita dapat Lemon tukar target dia, cuba menghentak ke atas Kurt TZ terlebih dahulu. Lot akan diambil oleh Albert sebentar tadi. Dia terus masuk ke belakang, tapi tidak. Sungguh disiplin pasukan RRQ. Dia tak
terlampau push, terlampau nafsu sangat. Mereka tahu mereka ada Lord, jadi mereka boleh memulakan pertempuran yang cantik sekarang ini dengan adanya Lord yang akan push di bahagian bawah. Kita tengok sekarang ni, ini dah item yang telah disiapkan oleh kedua-dua pasukan. Rose Gold Meteor telah pun disiapkan oleh Ketizi. Dah ada Wind of Nature. Saya rasa item dia lebih kurang sama je macam item yang dibuat oleh Lemon, item defensive yang sama. Okay, Rose Gold dah siap, Wind of Nature mesti ada. Lebih-lebih lagi kalau nak lawan dengan orang-orang, kita tengok Wind ditangkap. Wind ada Wind of ada Winter Truncheon masih lagi selamat. Damage kau ada damage. Tengok Eve. Ya, tengok Eve. Biarkan seseorang dia terus dijatuhkan oleh Lemon sekarang ni. Pasukan RRQ berpeluang sangat-sangat cerah untuk masuk ke dalam base. Kenji akan diberikan hentakan oleh Lemon dan juga V, tetapi tower akan difokuskan terlebih dahulu. Ketizi sangat-sangat low. Crossbow akan dibuka berjaya menjatuhkan V, menambahkan sedikit nyawa dia. Tapi sekarang ni kita masuk, tengok Psycho masuk dengan begitu mudah terus menjatuhkan beberapa hero. Albert Tempest sampai juga dibuka, tapi Crystal akan dijatuhkan oleh pasukan RRQ. Hoshi memberikan kemenangan mata yang pertama